Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung pelajaran kita pada hari ini iaitu untuk mengira cukai pendapatan. Okey, sebelum kita nak mengira cukai pendapatan, okey kita bagaimana cukai pendapatan ni dikira? Kita dengan merujuk kepada jadual kadar cukai. Okey, dengan merujuk kepada jadual kadar cukai. Okey. Okey, jadual kadar cukai selepas pendapatan cukai diperoleh. Okey, kalau kamu ingat balik semalam kita dah belajar iaitu pendapatan cukai. Okey, macam mana nak mendapatkan pendapatan bercukai iaitu dengan persamaan jumlah pendapatan tahunan ditolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey. Jumlah pendapatan tahunan ni termasuklah upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium atau sebagainya. Kalau pengecualian cukai pula merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi. Okey, dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Okey, untuk pelepasan cukai iaitu perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okey, contohnya KWSP, rawatan perubatan, yuran pengajian. Itu pelepasan cukai. Okey, kemudian kita tengok pula rebate cukai. Okey, rebate cukai ni diberi kepada pembayar cukai sekiranya pendapatannya tidak melebihi RM35,000. Setelah kita kira pendapatan bercukainya dapat berapa, jadi kalau tidak lebih daripada RM35,000 atau kuranglah RM35,000, jadi pembayar cukai tu layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Ataupun diberi rebate cukai kepada warga negara yang beragama Islam yang membayar zakat atau fitrah. Okey, yang membayar zakat atau fitrah akan ditolak rebate cukainya. Okey. Okey, ini adalah jadual kadar cukai pendapatan individu. Okey. Di sini jadual ini terdapat juga dalam buku teks. Saya ambil dalam buku teks muka surat 105. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 105 kadar cukai pendapatan individu ni. Kenapa kita kena rujuk ini? Sebab kalau kita nak mengira cukai pendapatan, kita akan rujuk jadual ni. Okey. Okey, kita tengok contoh satu bagaimana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM40,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat. Okey, ingat zakat adalah rebate berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Okey, di sini dinyatakan pendapatan bercukai. Jadi kita tak perlu nak mengira lagi pendapatan bercukai. Okey, jadi dinyatakan pendapatan bercukainya adalah RM47,531. Okey, daripada jadual kadar cukai yang kita rujuk dari muka surat 105 di buku teks menunjukkan pendapatan bercukai Encik Ashraf ni adalah RM47,000. Jadi duduk di dalam lingkungan banjaran RM35,001 hingga RM50,000. Okey, 47,531 ni berada di dalam lingkungan ini. Jadi kita ambil daripada ini jadual tersebut, cukai bagi RM35,000 pertama. Sebab apa dinyatakan RM35,000 pertama perlu bayar sebanyak RM600. Okey, jadi RM600. Okey, cukai atas baki berikutnya. Bagaimana kita nak mengira cukai atas baki berikutnya? Okey, pendapatan Ashraf tadi RM47,000
531 ditolak dengan yang pertama tadi kita dah kira cukai untuk dia sebanyak 35,000. Jadi akan dapatlah di sini 12,000, okey, 531. Okey, 12,531 didarab dengan 8%. Okey, 8% ni bermakna, okey, saya tulis balik, 12,531 darab dengan 8/100 ataupun 8 darab 100. Okey, so kita akan dapatlah RM RM1,002.48. Okey, kita dah dapat cukai yang perlu dibayar, tetapi kita ingat iaitu zakat adalah rebate. Okey, yang perlu ditolak. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf ialah RM600 ditambah dengan kita kira tadi iaitu 1,002.48. Okey, ditolak dengan 280. Okey, jadi kamu tekan kalkulator akan dapatlah nilai dia sebanyak RM1,322.48. Okey, seterusnya. Okey, contoh 2, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan. Okey, Encik Chan ada jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Okey, beliau telah mendermakan 300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai. Okey, yang dituntutnya. So ini adalah pelepasan cukai. Okey, hitung jumlah pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai. Okey, sekiranya layak. Okey, jadi kita tengok. Okey, pendapatan tahunan diberi, tetapi pendapatan bercukai belum dikira. Jadi sebelum kita nak mengira cukai pendapatan, perlu mengira pendapatan bercukai. Okey, bagaimana nak mengira pendapatan bercukai? Ingat balik, iaitu jumlah pendapatan tahunan, okey, ditolak dengan pengecualian cukai, ditolak dengan pelepasan cukai. Okey, di sini iaitu jumlah pendapatan tahunan Encik Chan iaitu RM52,770. Okey, tolak dengan pengecualian cukai iaitu sebanyak 300. Dinyatakan tadi iaitu Encik Chan telah mendermakan 300 kepada sebuah badan kebajikan. Tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai kita dapat daripada mana? Iaitu hasil tambah kesemua ni, iaitu 9,000 tambah 5,800 tambah 1,700 tambah 4,000. Okey, jadi di sini kita dapat, kalau kamu kira 9,000 tambah dengan 5,800 tambah dengan 1,700 tambah dengan 4,000 akan dapat 20,500. Okey, jadi 52,770 tolak dengan 300 tolak dengan hasil jumlah pelepasan cukai ini akan dapatlah 31,970. Okey, setelah mendapat pendapatan bercukai, barulah kita boleh rujuk kepada kadar cukai. Kadar cukai, jadual kadar cukai iaitu di dalam buku teks, muka surat 105. Jadi pendapatan Encik Chan ialah pendapatan bercukai 31,970 berada di dalam banjaran pendapatan bercukai di antara 20,001 hingga 35,000. Maksud dia 31,970 ni berada dalam lingkungan ini. Jadi cukai yang perlu dibayar, 20,000 pertama perlu bayar 150. Okey. Kemudian cukai atas baki berikutnya 31,970 tadi ditolak dengan 20,000 yang pertama. Okey, bila tolak, okey,
akan dapat 11,970. Okey, 11,970 didarab dengan 3/100, 3%. Okey, sebab ini adalah 3 kan? 3 ini adalah dalam bentuk peratus. Kena darab, kena kira 3%. 20,000 pertama tak perlu dikira sebab dah nyatakan 150. Tetapi 15,000 berikutnya, maknanya dia bakinya perlu didarab dengan 3%, perlu dikira. Jadi akan dapat RM359.10. Jadi rebate yang layak, ingat RM400. Kenapa RM400 rebate layak Encik Chan? Disebabkan pendapatannya kurang daripada RM35,000. Pendapatan bercukai dia dapat RM31,970. Jadi Encik Chan layak mendapat rebate. Okey. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar 150 tambah dengan RM350.59.10 ditolak dengan 400. Okey, ditolak dengan rebate. Jadi jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah 109.10 iaitu RM109.10. Okey, jelas kelas? Okey. Seterusnya kita tengok latihan yang pertama. Pendapatan tahunan Encik Lim pada tahun 2020 ialah sebanyak 76,650. Okey. 10,500 daripada pendapatan tahunan Encik Lim merupakan allowance yang dikecualikan cukai. Okey, kemudian jumlah pelepasan cukai yang dituntut adalah sebanyak 33,184. Soalan A, tentukan sama ada Encik Lim layak mendapat rebate cukai RM400. Okey. So, macam mana kita nak mengiranya, iaitu pertama kita tengok dulu pendapatan bercukai. Adakah di sini dinyatakan pendapatan bercukai? Tiada. Okey, yang ada adalah pendapatan tahunan. Jadi kita kena kira. Langkah pertama, kira dulu pendapatan bercukai. Okey. Okey, macam mana dapat pendapatan bercukai? Mengira iaitu jumlah pendapatan tahunan Encik Lim. Ingat balik persamaan pendapatan bercukai iaitu RM76,650. Okey. Kemudian ditolak dengan pengecualian cukai iaitu allowance tadi iaitu sebanyak 10,500. Okey, ditolak 10,500. Kemudian ditolak dengan pelepasan cukai iaitu RM33,184. Okey, jadi bila kamu tolak di sini, kita akan dapatlah pendapatan bercukai Encik Lim ialah RM32,966. Okey, bila kita dapat pendapatan bercukai, kalau kamu tengok soalan A, soalannya adakah Encik Lim layak mendapat rebate cukai sebanyak 400? Okey, jawapannya adalah layak. Kenapa layak? Kerana pendapatan bercukai Encik Lim kurang daripada 35,000. Okey, syarat untuk mendapat rebate cukai yang pertama, kalau pendapatan kurang daripada 35,000, dia layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Jadi Encik Lim layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Okey, setelah itu soalan B, hitung cukai pendapatan. Okey, bagaimana nak mengira cukai pendapatan? Okey, baik. Jadi ingat balik pendapatan bercukai kita adalah 32,966.
Jadi kalau kita rujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan individu di dalam buku teks muka surat 105, okey, 32,000 berada dalam banjaran pendapatan di antara 2,001 hingga 35,000. Jadi, kamu rujuk, kemudian kamu kira. Okey, kamu akan dapatlah cukai pendapatan yang perlu dibayar Encik Lim ialah berapa. Setelah ditolak, okey, setelah dikira cukai pendapatannya, tolak dengan, jangan lupa tolak pada rebate iaitu RM400. Okey, nanti kamu akan dapatlah cukainya, cukai yang perlu dibayar. Okey, cukai pendapatan. Okey, jawapan akan dapat RM RM138.98. Okey. Seterusnya, okey. Latihan kedua, jadual di bawah menunjukkan ringkasan taksir sendiri Nadia pada tahun 2020. Jadi, pendapatan tahunan diberi, zakat diberi, pelepasan cukai pun diberi. Okey, 2,300 ni bukan Okey. Ada pembetulan sikit. Okey, so macam mana nak soalan hitung cukai pendapatan. Okey, bagaimana nak mengira cukai pendapatan? Pendapatan bercukai dulu. Okey, ada tak pendapatan bercukai di sini? Tak ada. Jadi macam mana kita nak dapatkan pendapatan bercukai? Ingat balik iaitu pendapatan bercukai. Okey, persamaannya ialah jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Okey. Dalam situasi Nadia ni, pendapatan tahunannya adalah 68,750. Okey, ditolak dengan pelepasan cukai. Okey, pengeluaran cukai tiada di sini tapi ditolak dengan pelepasan cukai sahaja iaitu hasil jumlah daripada individual. Pelepasan cukainya 9,000 ditambah dengan 2,500 ditambah 2,400 ditambah dengan 4,000. Okey, ditolak semua ni akan dapatlah pendapatan bercukai Nadia adalah sebanyak RM50,000. Okey, 850. Okey, kenapa zakat tidak ditolak dalam pendapatan bercukai ini? Disebabkan zakat adalah rebate. Okey, setelah dikira cukai, okey, lepas dapat 50,850 ni rujuk kepada jadual kadar cukai. Okey, 50,850 ni duduk di dalam banjaran pendapatan di antara 50,001 hingga 70,000. Okey, jadi kira cukainya dan setelah dikira cukai baru ditolak dengan zakat iaitu sebanyak 520. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Nadia ialah RM1,399. Okey, jadi kamu boleh rujuk kadar cukai dalam buku teks untuk mengira. Okey, seterusnya latihan pengukuhan adalah kamu rujuk buku teks, latih kendiri 4.1C muka surat 113, buat nombor 3 sahaja. Okey, kita akan sambung lagi pelajaran seterusnya pada kelas yang akan datang. Okey, selamat membuat latihan.